Saja kongsi ialah beletia. Tengok nampak stres ya tajuk ni kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji pagi ni saja kita kongsilah isu masyarakat. Baru ni saya mengajak dia kulim. Tajuk dia simple lah kitab ni. Nah, kitab 50 gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab ni kalau belah Penang ni saya mengajak di Bukit Gambir. Bukit Dumbar, Bukit Gambir pula, Bukit Dumbar. Ada surau kat Bukit Dumbar tu. Selalunya kuliah duha esok lah. Minggu Sabtu, minggu ketiga di sini, Ahad minggu ketiga di sana, 8.30. Surau Bukit Dumbar. Kan, lalu kot Tesco naik sikit tu lah, ada flat dalam tu. Saya cuma nak kongsi satu sahaja dalam ni, iaitu berkaitan dengan isu adab dalam majlis. Adab dalam majlis. Majlis bahasa Melayu, perkataan Melayu lah, majlis. Arab pun panggil majlis juga. Itu bagi mudah lah. Tengok lah, saya sembang dengan Haji Zabidi, kami sembang 2 orang. Bila Haji Zabidi dengan saya sembang 2 orang, walaupun kami 2, tapi agama kata ini satu majlis. Walaupun kami sembang tu 5 minit sembang 2, itu satu majlis. Jadi bila duduk dalam majlis, ada adab yang kena jaga. Saya sembang ada adab, Haji Zabidi sembang dengan saya ada adab, orang nak masuk menyempuk ada adab, kita sembang 2, tiba-tiba orang ketiga panggil telefon ke apakah, kita nak keluar daripada majlis tu ada adab. Dia mengaji tajuk-tajuk macam tu lah. Yang baru ni saya duduk beletak isu, saya nak sebut isu lain saja kongsi. Kan kita masuk mesyuarat, jangan buat nak perangai gitu lah. Kita masuk mesyuarat ataupun kita duduk dengan siapa-siapa, tiba-tiba orang telefon, kita dah ada majlis dengan orang lain, duduk sembang ke, duduk mesyuarat ke, duduk apa ke, lepas tu orang telefon. Kalau orang telefon nak angkat boleh, tapi minta izin kat orang dalam majlis dulu. Saya jawab telefon kan, minta izin dulu baru angkat telefon. Jangan duk angkat-angkat pelah gitu tu tak erti. Duk dalam mesyuarat, tengok-tengok orang telefon, dia boleh tengok-tengok bini telefon, angkat tu tak dia abang balik keluar macam ni. Tak boleh, minta izin dulu, ni majlis. Faham bahasa? Panjang sikit lah tajuk tu, saya bukan nak bincang tajuk tu. Satu benda yang saya nak kongsi, hadis ni menarik. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Hadisnya berbunyi, an Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza haddatha ar-rajulu al-haditha thumma iltafata fahiya amanatun. Tak ada dalam kitab, hak ni saja kongsi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang menyampaikan berita kemudian pergi, ia adalah amanah. Jika seseorang datang sampai berita, cerita kat kita satu benda, lepas tu dia balik bersurai, Nabi kata maka ia amanah. Bukan amanah Ahmad Sabu, bukan. Satgi dia kata siapa main cerita lepas tu belah, ni amanah orang. Bukan itu maksud dia. Kan saya sebut awal tadi, kalau duk sembang 2 ni pun majlis. Kalau duk sembang 3, kedai tom yam, sembang 3 orang, itu dikira satu majlis. Ramai macam ni, saya mengadap, semua mengadap saya, ini dikira majlis. Cuma dalam ni disebut majlis ilmu. Duduk lengkong ramai-ramai, itu dipanggil majlis. Tapi Melayu kita panggil apa? Mesyuarat. Duduk pusing 4-5 orang, 10 orang, pusing tu, so ada naqib seorang, itu juga majlis. Tapi Melayu panggil usrah. Nama tu macam-macam, tapi dia tetap nama dia majlis. Rupanya bila sebut kata majlis, ada adab yang kena jaga. Salah satu dia, Nabi sebut, apabila seseorang menyampaikan berita kemudian pergi, maka ia amanah. Amanah tu apa dia Ustaz? Amanah tu maksudnya tanggungjawab. Orang mai bagi berita, orang mai habaq satu benda, lepas tu dia belah balik bersurai, benda hak dia habaq tu amanah. Satu. Yang kedua, orang hak mai habaq tu pun amanah. 2. Orang tu pun amanah, kita kena simpan elok-elok. Cerita hak dia habaq pun amanah, kita tak boleh bongkar. Contoh mudah nak bagi faham, kau lah tak usah tak orang nampak Ustaz Saya bagi contoh orang perempuan satu, orang lelaki satu. Simple-simple ya. Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu duduk di petang-petang duduk bawah pokok pelam lah contoh. Tengok-tengok Kak Nak mai. Kak Nak. Minta maaf no kalau Kak Nak ada sini no. Kan? Kak Nak mai. Dia mai-mai duduk menyembang dengan kita sikit-sikit, lepas tu dia duduk cerita. Dia mula, "Pah,
Aku nak abang kat hang ni. Dia main ada yang nampak personal sikit tu. Aku nak abang kat hang tadi tak apa. Hak ni dia mula personal sikit, aku nak cerita kat hang ni. Aku serabut tu ya. Aku tak tahu nak abang kat siapa, aku takut tapi aku tak cerita, aku serabut. Ni aku nak abang kat hang lah, kongsi dengan hang, serabut. Apa dia? Dan aku nak cerita saya lelaki aku. Awak. Aku dah tengok seminggu dua ni lain sangat. Kan? Aku rasa dia nak menikah lain wah. Contoh. Buat contoh, saya nak bagi faham cerita. Aku rasa dia nak menikah lain wah. Tengok dia duk usung handset masuk dalam bilik yang. Tiap kali masuk bilik yang usung handset, masuk bilik yang usung handset. Dulu handset tinggal ya, pakai tak reti. Loh handset masuk bilik yang. Aku pegang macam ni, dia duk pegang. Dia kata mesyuarat juta-juta. Kan? Aku rasa dulu pakai selekeh ikut dan pergi market, pergi mana pakai loh tak in masuk dalam. Oi. Dia kata nak ada jugalah duk ikut-ikut, dia tengok duk pergi jumpa janda mana tu, aku serabut tu ya. Contoh. Okey, kita pun dengar. Habis dia menyembang tu, dia balik. Kan sampai berita, lepas tu pergi, balik. Ibu-ibu masuk dalam rumah. Laki tanya. Nampak? Laki tanya, menyembang siapa tadi? Kan, tengok teriak teruk kan tadi, siapa dia tu? Nampak? Rupanya ibu-ibu masa tu kena amanah tu. Bukan boleh bongkar ikut suka kat lelaki tu. Tak boleh. Pasal dia hamak kata jangan cerita kat siapa. Dia pun tak tahu nak cerita kat siapa. Tu amanah untuk kita tu. Bukan boleh bongkar ikut suka. Habis tu nak jawab apa Ustaz? Jawab, alah orang perempuan, memang orang perempuan. Biasalah. Orang perempuan kan sensitif. Takat tu cukup. Kita tak habaq siapa orang dia, kita tak habaq cerita apa. Okey tu, kira amanah. Kalau nak bongkar juga, kalau perlu bongkar juga, bongkar satu daripada dua cukup. Bongkar satu pada dua. Contoh macam ni. Menyembang siapa tu? Menyembang kat nak. Bocor dah individu, bocor dah. Menyembang apa tengok teriak tu kan? Alah orang perempuan. Kami orang perempuan, kami ada nak jadi Perdana Menteri. Kan? Ingat lelaki kan, boleh menyembang nak jadi Perdana Menteri. Kami pun boleh ke? Maksudnya dia bocor individu, tapi dia tak bocor isi. Dia dikira amanah. Kalau ayah ibu-ibu perasan, yang ni yang ustaz-ustaz duk buat lalu. Ustaz-ustaz duk buat benda macam ni. Dia jumpa makcik mana-mana. Jumpa makcik tu duk cerita. Tu kan jumpa majlis tu. Makcik tu duk cerita masalah anak lah macam ni. Ustaz tu main mengajar, dia pergi cerita dalam kuliah. Tuan-tuan, saya baru ni jumpa satu makcik tu. Anak dia buat macam ni. Ustaz tu bongkar isi perbincangan. Tapi dia habaq tak siapa orang dia. Kita orang tak tahu siapa dia. Makna ustaz tu masih lagi amanah. Dia bocor satu pada dua. Faham tu? Tapi kalau bocor dua-dua tu macam mana? Hang menyembang siapa tu? Tengok lama kat menyembang. Sembang kat nak, bocor dah situ. Sembang apa tengok teriak teruk kan? Abang tahu tak? Duk main abang tahu tak? Abang tahu tak? Awak apa siapa? Dia cerita pasal lelaki dia. Awak, lelaki dia kata nak nikah lain. Duk berubah tengok handset masuk bilik iyak lah. Lepas tu duk bawa ni lah bawa ni. Buatlah perangai aku tu. Jangan lupa amanah lawan dia khianat. Apa dia bercerita macam tu? Kalau kata nak bongkar macam tu, baik panggil lelaki kita masuk tu dalam majlis tadi. Cuba cek berapa banyak khianat macam ni. Tak pandai nak menjaga amanah yang diberikan. Satu. Itu satu contoh lah.